Assalamualaikum. Selamat pagi. Berjumpa kita lagi dalam kelas bagi pelajar Diploma Teknik Timpalan DNB 3152, penyambungan logam ataupun joining teknologi PDPR bagi minggu ke-8. Jadi kelas kita ni akan berlangsung selama 3 jam, bermula pada jam 11 hinggalah pukul 2 petang. Jadi pada minggu ni saya akan membincangkan masih lagi pada kompetisi yang ketiga, iaitu penyambungan mekanikal khusus pada kerja rivet. Kerja rivet. Pertama sekali kita pergi pada definisi dia. Rivet ni adalah proses penempaan ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita sebut forging, yang digunakan untuk menyatukan bahagian-bahagian bersama dengan menggunakan logam. Jadi kalau kita lihat gambar rajah ni, kita dapat lihatlah proses merivet ni, yang mana ini adalah bahagian yang kita ketuk, yang rivet kita gunakan. Jadi ini hasil rivet dia. Ini pun hasil rivet dia. Jadi dalam kerja merivet ini dinamakan juga proses rivet. Okey, baik, seterusnya saya tunjukkan proses rivet yang biasanya kita gunakan. Dari segi kekuatan rivet ni memang kekuatan tinggilah, sebab rivet ni kita gunakan contoh ni pada pelik-pelik bangunan. Yang ini kita lihat, rivet yang kita gunakan pada jambatan-jambatan, dan ini yang kita gunakan pada bidang aerospace angkasa lah, terutamanya pada kapal terbang. Jadi kalau kita tengok, kalau digunakan pada bahagian ni, maknanya rivet yang kita gunakan ni mempunyai kekuatan yang cukup tinggi, yang cukup tinggi. Jadi kalau kamu tengok teknologi menggunakan rivet ni bukan hanya berlangsung baru lagi, tapi telah lama berabad-abad. Jadi ini adalah teknologi yang kita gunakan. Baik, dalam kuliah kali ini kita akan bincang apa dia kelebihan penggunaan rivet, kelebihan penggunaan. Jadi saya letakkan dalam dua alih bahasa sini. Jadi kalau kita lihat apa kelebihan rivet, kos bagi kerja-kerja rivet ni adalah kos rendah, kosnya adalah lebih rendah. Kemudian yang keduanya, kemahiran yang minima. Maknanya yang mengendalikannya hanya memerlukan kemahiran yang minima. Sebab kalau kita lihat daripada peralatannya sendiri, dia tidaklah sophisticated seperti penyambungan lain, contohnya kaedah menimpal. Jadi kemahirannya adalah kemahiran yang minima yang diperlukan untuk melakukan kerja rivet. Yang ketiganya, kelebihan rivet ni, ia boleh menyambung logam yang berbeza-beza. Jadi kita mesti tahu dia boleh menyambung logam yang berbeza, disimilameter. Disimilameter logam, contohnya aluminium dengan kuprum, dia boleh sambungkan dengan kerja rivet ni. Yang keempatnya, rivet ini dia mudah diselenggara. Mudah diselenggara maksudnya kerja untuk pembaikannya mudah. Kalau kita nak keluarkan dia lebih mudah berbanding dengan kerja-kerja kimpal, penyambungan kimpal. Kemudian yang terakhirnya, yang kelima, rivet ni dia boleh datang dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai bentuk. Jadi dia mungkin dalam bentuk yang berbeza-beza, mengikut kegunaan dan tempat dia. Okey, seterusnya kita lihat contoh-contoh jenis kepala rivet. Kepala rivet padat. Yang akan kita bincang ni adalah jenis rivet, kepala rivet padat ataupun solid rivet. Solid rivet. Okey, biasanya solid rivet ni kita ada empat. Yang pertama, kepala round. Kepala round ni, kepala yang semi bulat. Bulat ni contoh dia pandangan tepi. Kemudian kita ada kepala countersunk, yang bersudut. Kalau kita lihat daripada pandangan tepi ni dia countersunk. Ni countersunk, kita panggil kepala countersunk. Kemudian kita ada kepala flat, kepala rata. Ini kepala rata di pandangan sisi, pandangan skematik gambar sebenar. Kemudian dia ada kepala pen. Kepala pen ni dia sama macam kepala round, tapi dia ada bentuk badan yang bentuk silinder. Bentuk badan yang bentuk silinder ni contoh dia.
Okey, itu contoh kepala rivet padat ataupun solid rivet yang kita biasa gunakan terutama dalam industri ya. Okey. Ini kita tunjukkan jenis bahagian pada rivet ya. Kalau ini dinamakan kepala apa tadi? Kepala round ataupun kepala bulat ya. Kepala bulat, head. Ini adalah kepala dia. Ataupun di bahagian tengah ni kita namakan dia body ataupun shank ya. Shank atau badan lah. Badan. Dan di bahagian hujung ni kita namakan dia tail, ekor. Ini adalah 3 bahagian utama yang terdapat pada rivet lah. Pada rivet solid rivet ni. Dia ada bahagian kepala pertama. Kedua di bahagian badan. Dan ketiga bahagian tail ataupun ekor. Okey. Kalau kita lihat alat untuk mengerjakan rivet atau melakukan kerja rivet ni ada macam-macam jenis. Jadi yang ditunjukkan dalam gambar rajah ini adalah pemampat rivet jenis manual ataupun optical. Yang ini tegak orbital ni tegak Maknanya kita letak rivet di sini, kita letak bahan, kita sambungkan, kita press ini. Press. Ini kita nampak spring dia. Dia bila kita press dia akan melekatlah kedua-dua logam yang kita sambungkan tadi. Okey. Seterusnya ini adalah alat rivet jenis hidrolik yang menggunakan pemampat udara ya. Jadi dari segi kerja ya, pemampat udara ni penggunaan rivet hidrolik ni lebih cepat lah, lebih cepat dan jimat tenaga ya. Kita tak menggunakan kuasa elektrik, kita cuma gunakan kuasa daripada pemampat udara ya. Jadi ini adalah bahagian kepala yang kita masukkan, di press ini. Oh, ini bahagian hose yang kita masukkan udara termampat ya. Seterusnya ialah alat perivet elektrik. Alat perivet yang menggunakan kuasa elektrik. Tapi buat masa di zaman di waktu ini kebanyakan menggunakan sistem cordless lah, pakai bateri ya, dan pakai bateri. Tapi dia punya type sama, bateri ni perlu kita charge kepada elektrik ya. Jadi sekarang ni kebanyakan kerja luar kita boleh gunakan alat perivet elektrik ataupun cordless ya, yang menggunakan cordless. Baik. Kita akan bincangkan ya bagaimana kaedah melakukan kerja rivet padat ataupun solid rivet ya. Jadi langkah pertama kalau kita lihat ini adalah kedua-dua logam yang kita nak sambungkan ya, logam yang kita nak sambungkan. Kita gerudi lubang dan masukkan rivet ikut saiz rivet. Jadi kepalanya kita nak sambung ni, kepala letak di bawah kepala letak di bawah. Dan bahagian ini kita letakkan pada andas. Andas ataupun andas ini anvil lah andas. Kemudian apabila kita nak bahagian ekor tadi, badan duduk di tengah, kepala duduk di bawah. Bila kita nak ketuk, kita akan ketuk dia dengan hammer letak kepala pada andas dan ketuk pada bahagian sebelah. Kita akan ketuk bahagian ni Okey, sewaktu kita ketuk ni, bahagian ni akan menjadi bulat lah daripada tegak, daripada badan ekor linear begini dia akan menjadi membulat dia akan membulat. Jadi untuk memastikan bahagian tu dapat sama, kita akan gunakan acuan kita ketuk di sekeliling kepalanya untuk dia bulat, dia pegang di bahagian tepi ni kemudian kita guna acuan untuk dapatkan bahagian kepala ni yang sama seperti bahagian kepala. Ekornya menjadi seperti bahagian kepala. Jadi pada kita ni rivet tu dah siap lah. Kita ketuk bahagian tu, sebenarnya kita ketuk pada semua bahagian ni supaya dia terjadi hampir separuh bulat sama seperti bahagian kepala tadi, head tadi. Itu sebab kita kena nama head, shank, badan, tail, ekor. Kita kena tahu ketiga-tiga bahagian ni. Jadi kerjanya mudah. Kita boleh ketuk, tapi dalam teknologi semasa kebanyakan rivet ni kita boleh panaskan. Jadi dalam kuasa pemanasan badan ni akan cepat membentuk lah ikut bentuk yang kita nak. Okey, itu kaedah merivet padat ataupun solid rivet Jadi kalau kita tengok rajah ni, kita nampak ini bahagian kepala, ni badan di dalam dia sambungkan, ini bahagian ekor Yang kita akan ketuk ialah kita ketuk bahagian ekor ni Biasanya kita akan gunakan ball pin hammer Itu sebabnya ball pin hammer ni maknanya hammer yang berkepala separuh bulat untuk kita dapatkan bahagian ekor ni bentuknya seperti bahagian kepala. Kita ketuklah dengan menggunakan skill yang kita ada. Kita ketuk bahagian kepala supaya dia mengembang. Apabila dia itu sebabnya ada proses dia panaskan bahagian ni, dia mengembang, dia akan bentuk
bahagian yang separuh bulat ini. Tapi kalau kita nak lebih baik, kita gunakan acuan ataupun mol. Baik. Selain daripada itu, dia ada juga kaedah kita nak buka rivet padat ni, solid rivet. Solid rivet macam mana kita nak buka. Okey, caranya mudah saja. Jadi ini adalah kepala rivet, kepala echo yang kita telah bentuk tadi. Jadi bila kita nak rivet, kita kikirlah bahagian ni. Kita kikir satu bahagian ni. Kita kikir bagi satu bahagian ni. Kemudian setelah kita rasa kikir, dia hampir kepalanya dah merata seperti ni. Kita gunakan penumpuk pusat untuk kepala dengan penumpuk pusat. Bahagian tengah ni, center ni, gunakan center punch. Bahagian flat dah kita kikir, kita guna center punch, kita ketuk. Dan kemudian kita gerudi tepat pada bahagian yang kita guna penumpuk pusat tadi. Jadi apabila gerudi tu dah masuk separuh, dah mengena pada bahagian badan ni, maka kita akan boleh tolak keluar dengan alat gauge tertentu, di mana kita akan hammer bahagian badan dan kepala akan terkeluar lah. Jadi memudahkan proses tu. Jadi kalau kita nak buang bahagian tepi ni, kita boleh automatik dia akan secara ni akan terkeluar lah. Kita canai bahagian muka semula. Jadi kita akan boleh buat rivet untuk kali yang kedua. Baik, saya rasa itu je yang akan kita bincang pada hari ini, berkaitan dengan solid rivet. Solid rivet, kita akan bincang berkaitan dengan kaedah rivet lain. Jadi salah satu tugasan yang saya nak anda buat ialah anda hendaklah menggunakan proses rivet padat dalam projek tahun akhir anda. Jadi sediakan langkah dan urutan yang betul untuk kerja rivet. Jawapan dan perangan anda boleh menggunakan rajah hamil sesuaian. Jadi kompetisi ini saya nak minta dia beraras pada konektif 3, 10 markah. Saya nak minta kamu gunakan gambar rajah yang kamu dapatkan daripada sumber-sumber YouTube dan internet, dan kamu perjelaskan langkah-langkah untuk kerja merivet padat. Baik, untuk bahan rujukan, bahan edaran ada saya sediakan pada kamu. Jadi saya harap kamu bolehlah tengok bahan rujukan yang ada pada kamu tu sebagai bahan tambahan. Selain itu saya ada sediakan 2 link lah yang boleh kamu gunakan untuk kamu lihat. Jadi saya klik link yang pertama. Okey, kamu boleh klik yang pertama dan kamu boleh tengok klik yang kedua. Jadi kamu gunakan masa ini untuk melihat kedua link yang telah saya beri pada kamu. Jadi kamu boleh terus klik lah link pertama dan link kedua. Itu contoh. Kemudian saya rasa itu saja kuliah kita bagi minggu ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu yang seterusnya, iaitu minggu ke-9, dan kita akan bincang lagi beberapa perkara tentang mechanical fastening ataupun kerja rivet yang lain. Saya harap kita berjumpa lagi dalam kuliah akan datang. Sekian, terima kasih.